Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah buat junjungan Nabi Muhammad SAW, juga kepada ayanda dan bonda kita yang kita kasihi, kepada guru-guru yang kita cintai. Juga Al-Fatihah kita sedekahkan kepada adik ipar saya Muhammad Sadam Anas yang telah meninggal dunia pada 5 bulan 2 2021. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan rahmat ke atas rohnya, diampunkan segala dosanya. Matematik tahun 4, formula khas operasi asas, tambah, tolak, darab dan bahagi. Don't wait for things to be happen. Go out there and make it happen. If it doesn't challenge you, it doesn't change you. We deliver. Semoga pembelajaran kita hari ini akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teknik pembelajaran dan pengajaran pintar modul ke-7. Buat semua generasi pewarisku yang tersayang, kita pergi kepada kerja rumah kita yang lepas, iaitu pola nombor di bawah tidak lengkap, iaitu soalan nombor 4, di mana nombor ketiga tidak dinyatakan, nombor kelima tidak dinyatakan. Dan kita tahu daripada operasi yang kita buat, kita tahu bahawa pola nombor ini menurun 1000, menurun 1000. Jadi kita tengok nombor ketiga adalah 86,275 dan nombor keempat adalah 84,275. Okey, bagi soalan nombor 5 pula, pola nombor tertib menaik 100-100. Nombor pertama 15,507, nombor kedua 15,607, nombor 3 15,707 dan nombor keempat kita tahu 15,807, 15,907 dan nombor terakhir adalah 16,007. Anak-anak boleh periksa balik jawapan yang anda berikan, pastikan jawapan yang anda berikan adalah tepat. Bagi soalan nombor 6, susun 6 nombor ini dalam tertib menurun. Nyatakan pola nombor yang terhasil, iaitu ada 6 nombor di sini dan kita dikehendaki menyusun nombor itu dalam tertib menurun. Okey, dan kita perlu nyatakan apakah pola nombor yang terhasil. Okey, anak tangga telah saya buat. Nombor paling besar berada di atas dan nombor yang paling kecil berada di bawah. Melalui susunan nombor ini kita akan dapatkan pola nombornya yang sebenar. Okey, nombor yang paling atas sekali adalah 60,150, diikuti 60,140 dan seterusnya menurun kepada 60,130, 60,120, 60,110 dan 60,100. Okey, jadi pola nombor itu adalah 10. Pola nombornya tertib menurun 10-10. Kita tahu nombor itu menurun dalam kiraan 10-10 ataupun nombor itu berkurang dalam keadaan 10-10. Jadi jawapannya pola nombornya adalah tertib menurun 10-10. Okey, bagi soalan seterusnya, tentukan pola nombor ini. A, kita dikehendaki menentukan apakah pola nombor ini. Okey, kita tahu nombor itu berada dalam keadaan menaik. Pola nombornya tertib menaik 5-5. Saya dah tunjukkan bagaimana kita nak cari pola nombor, iaitu nombor yang paling besar tolak yang kecil di sebelah menyebelah dan kita dapat bezanya, dan di situ kita akan dapat pola nombornya. Bagi B, pola nombornya tertib menurun 4-4. Bagi C pula kita tengok bezanya adalah 2, jadi kita tengok pola nombornya adalah tertib menurun 2-2. Soalan nombor 2 pula, kena pasti pola nombor tertib menaik 8-8. Kita cari yang mana beza dia dapat nombor 8. Jadi kita tahu grup yang pertama adalah polanya tertib menaik 8-8. Sementara yang sebelahnya adalah nombornya tertib menurun 7-7. Lengkapkan garis nombor berikut, nyatakan polanya. Jadi kita tolak 87,545, kita tolak 87,554 dan kita dapat pola je 9. Polanya tertib menaik 9-9. Jadi di situ kita dapat kiraan, dan cuba anak perhatikan sama ada jawapan yang anak peroleh adalah tepat seperti yang saya paparkan pada skrin sekarang.
anggaran. Okey, soalan seterusnya adalah anggaran yang saya suruh kamu bincangkan. Okey, 3 orang murid ini menganggarkan bilangan bola air di atas anggaran. Siapakah yang paling tepat? Mengapa? Okey, anggaran seperti yang kita ketahui adalah anggaran adalah merupakan ramalan awal. Ia tidak sepertinya tepat, ia tidak semestinya tepat, tetapi mungkin hampir tepat berdasarkan pengalaman, analisis, banding beza, pemerhatian yang kita buat. 3 orang pelajar ini menyatakan anggaran yang dia lihat daripada gambar rajah yang ditunjukkan oleh gurunya. Hazil menyatakan bahawa bilangan manik itu adalah 5,500. Winod pula menyatakan anggaran yang dia peroleh adalah 10,005 dan Anis pula menyatakan bahawa anggarannya adalah 15,725. Jadi anggaran paling tepat adalah 10,000. Okey, anggarkan bilangan manik di dalam bekas A dan bekas B. Okey, kita tengok seperti yang saya katakan tadi, anggaran tidak semestinya tepat tetapi berdasarkan pemerhatian. Kita boleh keluarkan balang A, balang di tengah-tengah dan balang B. Okey, balang A dan balang B. Kita tengok di bahagian tengah. Nilai manik di tengah adalah 17,000. Di balang A pula kita dapat lihat bahawa A adalah setengah daripada 17,000. Jadi kita tahu maniknya anggaran kita adalah 8,500. Sementara bekas B pula adalah setengah daripada bekas A. Jadi kita boleh membuat anggaran bahawa bekas B adalah 4,250. Begitu juga dengan soalan B. Kita bahagikan 2 jadi 5,000, 5,000. Jadi kita tengok bekas C bawah tu adalah 5,000. Lepas tu di bahagian atas tu kita bahagi 2. 5,000 bagi 2 dapat 2,500. Jadi anggaran air yang tersebut adalah 7,500 mililiter. Okey, formula-formula yang kamu mesti ingat, penting. Ada 4 operasi di sini yang saya beri untuk kamu ingat, iaitu 1 tambah 2 sama dengan 3, 3 tolak 2 sama dengan 1, 2 darab 5 sama dengan 10 dan 10 bahagi 2 sama dengan 5. Keempat nombor ini penting untuk kamu ingat kerana ia merupakan formula asas sebagai umpan untuk kita dapat operasi yang sebenarnya bagi soalan-soalan yang besar ataupun yang jumlahnya ataupun nilai digitnya besar. Jadi kita perlu ingat 1 tambah 2 sama dengan 3. Sebentar lagi saya akan tunjuk contoh bagaimanakah aplikasi formula ini digunakan supaya memudahkan kita untuk menentukan apakah operasi yang sebenar yang perlu kita buat untuk mendapatkan jawapan. Jadi ini adalah merupakan nilai yang paling kecil yang kita boleh mudah untuk kesan operasi yang sebenar. Okey. Contohnya di sini saya bagi di sini 1 tambah 2 sama dengan 3. Ini merupakan satu nombor yang kecil yang kita ingat dan kita tahu. Cuba kita padamkan kotak nombor 2 tu. 1 tambah berapa? Jawapannya 3. Kita tahu 1 tambah 2 sama dengan 3. Dan kita tahu petak kosong itu adalah 2. Bagaimana nak dapat nombor 2? Bagaimana kita nak kenal pasti apakah operasinya? Yang kita ada pada operasi itu adalah nombor 1 dan 3. Kita cuba banyak operasi dan adakah jawapannya 2? Jika 3 tambah 1 sama dengan 4, operasi ini tak dapat 2. Jika cuba kita tolaklah 3 tolak 1 sama dengan 2. Ya, operasi ini betul. Jadi untuk mendapatkan jawapan petak kosong ialah 3 tolak 1 sama dengan 2. Jadi untuk mendapatkan jawapan dari petak kosong tu kita tahu operasinya adalah 3 tolak 1. Okey, kita bagi contoh yang seterusnya. 1 tambah 2 sama dengan 3. Okey, itu fakta yang kita tahu dan kita ingat. Cuba kita kosongkan di bahagian depan pula. Berapakah tambah 2 sama dengan 3?
Kita tahu 1 tambah 2 sama dengan 3. Tapi macam mana kita nak dapat nombor 1 tersebut? Adakah 3 tambah 2? 3 tambah 2, 5. Jadi macam mana kita nak dapat nombor 1 tu? Untuk mendapatkan nombor 1 itu adalah 3 tolak 2 sama dengan 1. Jadi operasi yang betul untuk mendapatkan jawapan pada petak kosong itu adalah 3 tolak 2 sama dengan 1. Kita tengok lagi contoh yang berikutnya. 3 tolak 2 sama dengan 1. Okey, kita tahu 3 tolak 2 sama dengan 1. Kita dah hafal. Kita padam nombor 3 tu. Dan kita tahu dalam petak itu memang nombor 3. Tetapi bagaimanakah kita nak dapatkan nombor 3 dengan nombor digit 2 dan digit 1? Sebab kita tahu petak kosong itu adalah 3. Dan bilangan, bagaimana nak dapat nombor 3? Adakah 2 tolak 1? Tak boleh. 1 tolak 2 lagi tak boleh. Jadi kita dapat kiraan di sini bahawa 2 tambah 1 adalah 3. Jadi untuk mendapatkan jawapan dalam petak tersebut, operasi yang akan kita gunakan adalah 2 tambah 1. Iaitu 2 tambah 1 jawapannya 3. Okey, kita tengok contoh seterusnya. 3 tolak 2 sama 1. Okey, kita padam pula nombor 2. Dan kita tahu petak kosong itu adalah 2. Bagaimana kita nak dapat 2? Kalau kita melalui latihan-latihan yang selalu kita buat, kita dah hafal, kita dah tahu bahawa untuk dapat petak kosong itu adalah 3 tolak 1 adalah 2. Jadi kita tahu untuk mendapatkan jawapan bagi petak kosong adalah 3 tolak 1 sama 2. Jadi operasi yang betul bagi mendapatkan jawapan tersebut adalah 3 tolak 1 sama dengan 2. Anak-anak harus sekap untuk memusin nombor ini, untuk menilai nombor ini dan mencari formula atau operasi yang sebenarnya. Okey, aplikasi formula. Kita tengok soalan. Soalan pertama, 4 tambah petak kosong sama dengan 9. Okey, kita ambil contoh dia 1 tambah 2 sama dengan 3. Kita padam nombor 2. Kenapa kita padam nombor 2? Sebab dekat situ tidak ada jawapan. Dan kita tahu 3 tolak 1 sama dengan 2. Untuk dapat jawapannya ialah 9 tolak 4 sama dengan jawapannya 5. Begitu juga soalan nombor 2. Kita tahu 3 tolak 1 dapat 2. Bermakna 18 tolak 10 jawapannya 8. Soalan nombor 3. Kita bubuh juga umpan. 3 tolak 2 sama dengan 1. Kita gunakan operasi tolak kerana soalan di bawah adalah operasi tolak. Dan kita tahu 3 tolak 1 jawapan dia 2. Bermakna 8 tolak 5 jawapan dia 3. Okey, nombor 12 pun macam tu juga. Kita buat 3 tolak 2 sama 1. Kita kosongkan di situ. Jadi kita tahu 3 tolak 1 jawapannya 2. Untuk dapat jawapannya ialah 12 tolak 2 jawapannya 10. Nombor 5, 1 tambah 2 sama dengan 3. Kita padam nombor 1. Kita tahu 3 tolak 2 jawapannya 1. Bermakna 48 tolak 10 jawapan dia 38. Dan yang terakhir itu, kita tahu 3 tolak 2 sama dengan 3 tolak 1 sama dengan 2. Bermakna 50,000 tolak 4. 5,000 tolak 4,600. Okey, aplikasi formula. Yang ni secara lebih jelas. P tambah 10,000 sama dengan 25,400. Kita umpan 1 tambah 2 sama dengan 3. Okey, kita gantikan nombor 1 itu dengan P. Okey, tapi kita tahu di P di bahagian atas, kita tahu nilainya adalah 1. Bagaimana kita nak dapat 1? 3 tolak 2, kita akan dapat 1. Nilai P adalah 1. Jadi untuk mendapatkan P yang sebenarnya bagi soalan tersebut adalah 25,400 tolak 10,000. Kita akan dapat 15,400. P nilai dia 15,400.
25,400 dan kita cuba buat semakan dan jawapannya adalah tepat 25,400. Okey, kita tengok pula 39,000 tambah Q sama dengan 55,400. Cari nilai Q. Kita umpan 1 tambah 2 sama 3. Kita bubuhkan di bahagian nombor 2 itu adalah Q. Ataupun dia merupakan petak yang kita perlu isi. Okey. 1 tambah Q sama 3. Jadi untuk mendapatkan, kita tahu 1 tambah 2 adalah 3. Macam mana kita nak dapat? 3 tolak 1 akan dapat 2. Jadi untuk cari Q, 55,400 tolak 39,000. Jadi kita akan dapat 16,400. Nilai Q adalah 16,400. Okey. 65,543 tolak Q sama dengan 15,300. Cari nilai Q. 3 tolak 2 sama dengan 1. 3 tolak 2 sama 1 dan kita padam nombor 2. Kita buat Q. Tapi kita tahu Q itu adalah 2. Macam mana nak dapat 2 itu? 3 tolak 1 sama dengan 2. Okey, 3 tolak 1 sama dengan 2. Bermakna di sini untuk mendapatkan Q, 65,543 tolak 15,300. Jadi jawapannya nilai Q adalah 50,243 dan kita buat semakan dan jawapannya adalah tepat. Okey, kita tengok seterusnya. Z tolak 70,000 sama dengan 23,950. Kita umpan 3 tolak 2 sama dengan 1. Kita padam nombor 3, kita ganti dengan Z. Tetapi kita tahu yang Z yang kita ganti tadi adalah nombor 3. Bagaimana nak dapat nombor 3 itu? Bermakna untuk mendapatkan Z kecil itu 2 tambah 1 jadi 3. Jadi macam mana nak dapat Z? 70,000 tambah 23,950. Jadi kita dapat 93,950. Cuba kita semak dan jawapan dia adalah tepat. Okey, diharap anak-anak dapat buat latihan bubuh umpan dia. Formula tadi buat umpan, jadi kita akan dapat operasi. Semoga anak-anak akan boleh kejayaan. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.